الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. وقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dikasihi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengurniakan kepada kita keberkatan dan rahmatnya pada ketika ini di rumahnya yang mulia, dan menjadikan segala usaha dan amal kita ini diterima dan memberatkan timbangan amal soleh kita pada hari tiada memberi manfaat melainkan orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Pada malam ini apa yang ingin saya kongsikan ialah hadis Nabi SAW yang menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yaitu tidak sempurna iman salah seorang dari kalangan kamu sehinggalah aku menjadi orang yang dikasihinya lebih daripada ayah, anak-anak dan sekalian manusia. Jadi mencintai Nabi SAW itu merupakan sebahagian daripada tuntutan beriman kepada Allah. Setiap hari kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW ini lebih banyak sebenarnya daripada kita menyebut nama isteri ataupun nama anak. Nama Nabi inilah antara nama manusia yang paling banyak disebut setiap hari lah Muhammad. Sebelum berdoa, selepas berdoa, ya, dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir, dalam qunut, ya. Jadi ya, Nabi SAW ini merupakan insan yang kamil, insan yang sempurna, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Yang ini yang kita perlu berikan tumpuan, yaitu Rasulullah sebagai utusan, the messenger. Setiap tahun di bulan Rabiul Awal biasanya ada tema-tema tertentu, ya.
berkaitan dengan diri Nabi dan tema yang memujinya, seperti Muhammad SAW itu bapa misali ataupun pemimpin contoh, dan macam-macam gelaran lagi yang diberikan. Tetapi almarhum guru saya selalu ingatkan bahawa Muhammad SAW itu selain daripada gelaran-gelaran yang diberikan oleh orang lain, yang paling penting gelarannya sebagai Rasulullah, utusan Allah. Itu yang kita selalu kena ingat, dia itu utusan Allah. Jadi bila dia utusan Allah, mentaatinya berarti mentaati Allah Ta'ala. Dia berkait, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia mentaati Allah. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun. Hendaklah kamu mentaati Allah dan mentaati utusannya, Rasul. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi untuk mentaati Rasul ini, ia ada kena-mengena dengan cinta, sayang dan kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pula susah untuk berlaku kalau tidak kenal. Kalau tak kenal, tak cinta. Sedangkan kita ini telah ditinggalkan oleh Nabi SAW lebih 1400 tahun tidak bertemu. Maka di bulan Rabiul Awal adalah satu kesempatan dalam masyarakat kita ini untuk mengingati perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan tak semestinya bulan Rabiul Awal, di bulan lain pun boleh lagi kita bercerita supaya kecintaan tadi itu berkekalan dan berterusan. Sebelum ini saya pernah menyatakan bahawa kecintaan itu lahir daripada 4 perkara. Sekiranya kita melihat pada sesuatu itu keindahan, maka lahir cinta, suka pada sesuatu yang indah semula jadi. Kita suka pada sesuatu yang sempurna, lengkap, canggih, kamal. Kita akan suka pada sesuatu yang jalal, hebat. Dan kita suka pada sesuatu yang memberi kita makna dalam hidup kita, memberi kebaikan kepada kita. Kita akan suka kepada perkara-perkara itu, sama ada manusia ke ataupun peralatan ke, apa sahaja yang memudahkan hidup kita, yang memberikan kita sesuatu yang berharga dalam hidup, kita akan sayang. Sebagaimana seorang anak menyayangi kedua ibu bapanya, menyayangi gurunya yang telah memberikan kepada dia sesuatu yang berharga di dalam kehidupan. Jadi 4 perkara ini, keindahan, kesempurnaan, kehebatan dan pemberian, sekiranya kita dapat rasakan ini pada Nabi SAW, sudah tentu kita akan mencintai baginda SAW dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Dan sebab itulah mengenali sifat-sifat Nabi SAW ini merupakan salah satu cara untuk kita meningkatkan kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Yang 4 tadi itu sebenarnya kita boleh bagi 2 setiap satu itu.
cantik, satu yang fizikal, satu yang abstrak, satu yang maknawi. Cantik yang zahir, cantik yang batin. Sempurna yang zahir, sempurna yang batin. Hebat yang zahir, hebat yang batin. Itu juga pemberian yang zahir dan pemberian yang batin. Macam seorang ibu ataupun ayah memberi anaknya duit, itu pemberian zahir. Memberikan kasih sayang, beri juga, itu pemberiannya batin yang tidak nampak berbentuk abstrak ataupun maknawi. Kehebatan tubuh badan dan fizikal seorang, berpidato dan sebagainya, itu zahir. Tapi kehebatan ilmu, kehebatan wara, kesucian jiwa, itu satu yang batin. Jadi setiap yang empat tu pecah lagi kepada yang zahir dan yang batin. Sekiranya 8 aspek ini dapat kita lihat pada diri Nabi SAW, insya-Allah kita akan sentiasa mencintai Nabi SAW. Perkara kedua yang kita nak sentuh ialah sifat-sifat Nabi SAW. Di dalam dunia pada hari ini, tuan-tuan, orang membeli sesuatu barang berdasarkan kepada sifat-sifat, spesifikasi. Jadi kadang-kadang dalam internet pun cukup lah, tengok ada berapa besar, berapa saiz, cara rupa, apa warna, sifat-sifat. Dan menyebabkan orang yang melihat tadi itu belum melihat benda yang sebenar, tapi sudah mencintai. Ya, ada brosur gitu, sifat. Jadi Nabi SAW ini, tuan-tuan, walaupun kita tidak melihatnya, tetapi sifat-sifat itu kalau kita tahu, dia juga boleh membantu kita mengenal dan mencintai. Sifat Nabi ini kita boleh bagi pada tiga bahagian. Satu, sifat yang dipanggil sifat fitri, semula jadi, yang diciptakan Allah dalam diri dia. Yang keduanya sifat kasbi. Kasbi ini yang baginda sendiri usahakan di dalam hidup dia, amalkan sifat-sifat itu sehingga ia sempurna. Dan yang ketiganya sifat Nabi yang berkaitan dengan tugasnya, tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat yang semula jadi ini payahlah kita nak tiru, sebab dia memang lahir macam tu. Nabi itu rupa parasnya kacak, nak tiru macam mana? Ya, kalau dah kita memang lahir tak kacak, tak boleh nak tiru lah. Tak payahlah nak buat kosmetik surgery, ya, pembedahan plastik, tak payah tiru itu. Itu sifat yang semula jadi, yang dikurniakan Allah kepada Nabi SAW. Antara sifat semula jadi baginda ni, rupa dia tu seorang lelaki yang cukup tampan, ya, rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, ya, bergetak-getak rambut Nabi, mempunyai hidung yang mancung, ya, di depan ini bahagian hadapan tu tidak besar. Ada orang hidung mancung tapi besar, ya, tidak ada mancung seluruh. Kemudian matanya seumpama sentiasa bercelak, dalam keadaan tak bercelak pun nampak seakan-akan bercelak, ya. Bulu keningnya tidak terlalu tebal, mukanya bulat, ya, putih, berseri, ya, mempunyai jambang dan janggut yang rapi, tidak ada uban melainkan sedikit. Hatta ketika nak wafat tu pun masih uban yang boleh dikira pada rambutnya dan juga janggutnya. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya. Apabila dan dia punya dada dia tu lebar, tulang rangka besar, ya, nampak gagah, ya.
tangan itu besar, tapak tangan tapak kaki itu bukanlah besar yang seperti yang melampaui, tapi besar sebagai seorang lelaki yang gagah dan perkasa gitu. Perutnya tidak buncit, ya, Rasulullah sampai wafat nombor 3 itu tak buncit lagi. Seorang yang fasih lidahnya, bercakap cukup fasih, menggunakan bahasa yang pendek tapi padat maknanya, dalam maknanya, seperti hadis-hadis Nabi SAW yang biasa kita dengar. Tidak ada sampai 3-4 muka surat, tak ada, 2 baris, 3 baris kan, serangkap, tetapi cukup memberi pengajaran dan maknanya tepat dan benar. Dan perkataan yang digunakan itu fasih. Seorang yang walaupun anak yatim tetapi dibesarkan dalam suasana yang mencukupi, makan, minum cukup, pakaian cukup, sehat, tidak dia menjadi peminta sedekah walaupun dia anak yatim. Ini mulia, seorang yang dianggap mulia di dalam masyarakat itu, ya, latar belakang keluarganya juga keluarga yang mulia, ya. Dan baginda juga seorang yang sentiasa sehat dan terkenal daripada kecil, seorang kanak-kanak yang bijak, seorang kanak-kanak yang sangat bijak, berani, ya, dan berakhlak mulia. Itu daripada lahir sudah ada dalam diri Nabi SAW yang dipanggil sifat-sifat fitriyah, sifat-sifat semula jadi. Yang keduanya sifat yang dipanggil kasbi, ya. Yang ini adalah sifat-sifat yang semakin sempurna diamalkan oleh Nabi dengan panduan daripada Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Wahyu, ya. Yang ini yang dikatakan penyempurnaan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung, ya. Yang ini kita kena contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan kehidupan akhirat. Itu kejayaan dalam kehidupan akhirat ini nanti. Jadi sifat-sifat ini sebagai contohnya beberapa, yang antaranya Rasulullah SAW seorang manusia yang sangat penyabar, orang manusia paling sabar. Rasulullah SAW kesabarannya itu, ya, kena pada tempatnya, ya. Bukan sabar dalam arti kata hina diri, tidak, tapi sabar yang kena pada tempatnya, ya. Dalam kisah, ya, begitu banyak sekali orang-orang yang telah menyeksa Nabi SAW dengan kata-kata, dengan perbuatan, bahkan di dalam peperangan. Mereka ini, ramai di antaranya yang akhirnya memeluk Islam kerana akhlak Nabi SAW, kesabaran Nabi SAW. Antaranya, kalau kita nak mengesahkan, bagaimana ada orang yang kampung datang ke masjid, daripada ceruk mana datang, tiba buang air dalam masjid. Masjid zaman dulu bukan macam zaman kita ni, dia ada dinding, bumbung, ada tanah, bukannya semuanya bukan semuanya ada berlapis gitu. Jadi ada bahagian yang di belakang itu tanah saja, maka dia kencing dalam masjid itu. Sahabat-sahabat Nabi ingin, ya, memukul dia sampai tahap itu, seperti tidak menghormati rumah Allah Ta'ala. Tapi Nabi melihat, ya, sahabat apa ni, orang tadi ini dengan kesian berat itu, biar dia sampai habis.
Lepas tu Nabi menyuruh sahabat mencurahkan air 1-2 baldi di atas kesan kencing itu, lalu dia menyerap dalam air, dan di permukaan itu jadi bersih. Dan kata Badui ini, orang kampung ni, dia kata, aku tidak pernah menjumpa manusia yang seumpama kamu, wahai Muhammad. Akhirnya meluk Islam. Sabar dia tu, ya, luar biasa. Bahkan ketika Fatih Mekah itu, ramai orang-orang yang dimaafkan oleh Nabi SAW. Idhabu antum tulaqa, pergilah kamu semuanya dibebaskan. Seorang manusia yang sangat kuat bersyukur, menghargai, berterima kasih, sama ada kepada Allah ataupun kepada manusia. Itu sifat Nabi SAW. Beribadah sehingga bengkak kakinya, bersungguh-sungguh dia berdoa. Apabila Aisyah bertanya, mengapa kamu lakukan sebegini rupa amal kamu, wahai Rasulullah? Kamu tidak berdosa, kamu maksum. Maka jawapannya, afala akuna abdan syakura, tidakkah wajar aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang berterima kasih. Seorang yang sangat kuat beribadah, selain daripada qiyamul lail, baginda ada di sana salat tasbihnya, salat duhanya, salat witirnya, salat qabliyah ba'diyahnya, ya. Salat-salat yang berbagai yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun dia ini seorang manusia yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang beristighfar setiap hari lebih daripada 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali, ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat kuat beribadah. Seorang yang banyak berdoa, seorang manusia yang banyak berdoa. Sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa bagi setiap amalan. Masuk rumah, keluar rumah, masuk bilik air, keluar bilik air, naik kenderaan, turun kenderaan, sebelum tidur, lepas tidur, ya. Sebelum makan, lepas makan, ya. Melihat langit, melihat hujan, melihat benda yang disukai, doa belaka, doa dan berzikir. Rasulullah SAW seorang yang, jadi doa tadi itu selain daripada doa lepas salat, doa-doa yang lain sepanjang hari itu penuh hidupnya doa pagi, doa petang, kan? Seorang yang banyak berdoa, banyak berzikir. Rasulullah SAW itu seorang yang sangat penyayang. Itu juga sifat yang dalam diri dia, mahukan seluruh umat ini masuk syurga Allah Ta'ala, mahukan, ya, semua orang ini mendapat hidayah Allah Ta'ala. Beliau akan rasa beban yang ditimpa kepada sahabat-sahabatnya itu juga satu beban kepada dirinya. Di akhir surah Taubah Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, dari kalangan manusia, azizun 'alaikum bima 'anittum. Ma'anittum maknanya apa kesusahan yang menimpa kamu itu menjadi beban bagi dia. Harisun 'alaikum, amat menginginkan kebaikan untuk kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang beriman sangat-sangat dia mengasihani dan menyayangi mereka. Rasulullah SAW dalam hal menyayangi para sahabat ini menjadi seorang manusia yang sangat baik pergaulannya. Dalam pergaulan
seorang yang tawaduk, merendah diri. Jemputan dari orang kaya pergi, dari orang miskin pergi, hamba jemput pergi. Pernah beliau ditawarkan untuk menjadi nabi yang raja ataupun menjadi nabi yang bersifat hamba. Yang bersifat raja seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nabi yang raja. Rasulullah memilih menjadi nabi yang hamba, seorang hamba Allah biasa saja. Tawaduk dia, merendah diri dia. Apabila Fatih menang dalam peperangan, beliau akan beristighfar. Contohnya ketika Fatih Mekah dan penduduk yang pernah menghalau dia keluar, kini beliau kembali dengan bilangan sahabat yang ratusan ribu di belakangnya. Beliau masuk kota Mekah dengan tunduk, hampirkan dahinya itu mencecah bonggol unta yang ditunggangi itu, tunduk bertasbih dan beristighfar, memasuki kota Mekah dengan tawaduk, bukan macam seorang penjajah yang bongkar, sombong, ya, yang membinasakan, ya, penduduk. Itulah Nabi SAW juga seorang manusia yang sangat berani. Di dalam perjuangan yang sukar itu, beliau seorang yang punya hati yang cekal, tabah. Sayyidina Ali pernah berkata, "Idza istajda al-watish kunna wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Apabila peperangan, pertempuran menjadi sengit, kami akan berada di belakang Nabi, bukan depan, belakang. Nabi akan berada di hadapan. Begitu berani sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang gagah, sehat tubuh badannya. Ialah nak wafat baru ada berita kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau menjaga makannya, puasa, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi tuan-tuan, perempuan nak makan banyak mana tak apa, tapi berhenti sebelum kenyang. Itu kaedah. Banyak mana pun makanlah, tapi sebelum kenyang berhenti. Gitu. Nabi SAW sehat, menunggang kuda, umur 40 jadi Nabi, 53 hijrah. Perang Badar yang pertama itu 53 ke 54. Dan selepas itu perang Uhud, perang Ahzab, berbagai-bagai lagi. Sehingga hampir 63 tahun masih lagi boleh memimpin tentera untuk bertempur. Perang Tabuk, walaupun perang itu tak jadi, tapi jaraknya begitu jauh. Sebelum wafat, beliau sudah berdepan dengan Rom, menghantar tentera untuk berdepan dengan tentera Roman ketika itu. Adanya Arab itu dah selesai, berdepan dengan Roman Empire di Tabuk. Jadi tuan-tuan, keberanian, ya, kecekalan Nabi SAW itu, ya, kesehatan tubuh badan, kepewiraan. Dalam keadaan itu, dia seorang yang pemalu, dia seorang yang tawaduk, dia seorang yang sangat mengasihani. Allah Akbar. Semua sifat-sifat kesempurnaan itu ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana dia mengasihani para sahabatnya, sehingga kan sahabat-sahabat ini begitu selesa sekali. Ada yang menyangkakan dialah orang yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang pemuda yang sebelum itu amat ceria, tiba-tiba Nabi melihat dia begitu berduka, tidak gembira. Rasulullah pun bertanya, ini Rasulullah beritahu, mengapa kamu jadi begini? Pemuda itu menceritakan bahawa semasa di dunia ini, ketika saya bersama kamu, wahai Rasulullah, saya gembira.
saya rasa bahagia. Bersembahyang, bermusafir. Tetapi di akhirat nanti sudah tentu kamu berada di makam yang tinggi, di kedudukan yang mulia, yang mungkin saya tidak akan dapat bersama lagi dengan kamu, wahai Rasulullah. Itulah yang saya ruzi, tidak dapat bersama kamu, wahai Nabi. Turun ayat, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama para nabi, syuhada dan soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman bersama di akhirat. Maka gembiralah pemuda itu semula, kerana syarat untuk bersama Nabi itu hanyalah mentaati Allah dan Rasul, amal soleh, maka bersama. Ini pun berita gembira untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mau bersama Nabi, Allah letakkan itu, dia punya syaratnya, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW ini kenapa disayangi? Kerana Nabi ini seorang manusia yang sangat mengambil peran hal-hal diri sahabatnya. Ada ulama yang mentafsirkan kenapa Nabi lepas solat menghadap makmum sebagai suatu sunnah, kerana Nabi ingin melihat siapakah di kalangan makmumnya yang datang dan yang tidak datang. Berjemaah, apabila dia lihat yang tak datang itu kerap, bukan diumpatnya dihantar sahabatnya untuk melihat, mungkin dia sakit, mungkin dia tidak ada, bermusafir. Nabi tahu apa halnya, kamu tak jumpa. Kalau sakit, Nabi akan pergi ziarah. Nabi ziarah mereka. Nabi juga menyambut kelahiran anak-anak sahabatnya, mentahnikkan belah mulutnya, mendoakan. Bahkan setengah-setengah sahabat itu, tuan-tuan, di rumah itu dibuat satu ruang untuk macam bersembahyang sunat, macam ada satu macam bilik ataupun tempat khusus untuk dia beribadah di rumah itu. Kadang-kadang Nabi itu dipanggil untuk sembahyang situ dulu, merasmikan tempat itu. Itu pun datang juga Nabi SAW, ya, meraihkan para sahabatnya yang sakit, ya, dan juga yang meninggal dunia. Semua akan bersama mereka, sehinggalah sahabat ini benar-benar sayang kepada Nabi SAW. Dan sayang para sahabat ini, tuan-tuan, sanggup mengorbankan jiwa raga mereka kerana Rasulullah SAW. Nabi juga suka mengiktiraf, seorang yang suka mengiktiraf kebaikan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Dia tak bagilah pangkat dan pingat, tetapi dia bagi pujian. Dia recognize, dia iktiraf. Contoh, anda sautan Bilal, sahabatku yang paling merdu suaranya Bilal. Saifullahil Maslul, Khalid bin Walid, yang pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Ya. Arhamu ummati bi ummati, Abu Bakar, umat aku yang paling sayang kepada umat aku ialah Abu Bakar. Yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Yang paling tahu hukum faraid, Ali bin Abi Talib. Amin hadhil ummah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang yang paling amanah dalam umatku ialah Abu Ubaidah bin Jarrah. Pemisah di antara hak dan batil, Umar al-Faruq. Betul, banyak lagi gelaran-gelaran yang Nabi beri kepada sahabat-sahabatnya. Title yang ada makna, bukan gelaran yang tidak ada sifat itu pada diri ini, tetapi sifat yang ada pada sahabat-sahabat
sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, bagaimana Nabi memotivasikan dia, seorang yang cuek tentang ibadat malam, qiyamul lail. Nabi kata kepada dia, Nabi kata apa? Ni'mar rajul, sebaik-baik orang Ibnu Umar, sebaik-baik orang Ibnu Umar, lau kana yusalli bil lail, kalau dia sembahyang malam. Maknanya apa tu? Puji dulu, ya, puji dulu. Sebaik-baik orang Ibnu Umar kalau dia sembahyang malam. Kata Ibnu Umar, selepas Rasulullah berkata demikian, aku tidak tinggal lagi qiyamul lail. Macam mana Rasulullah berikan semangat kepada sahabat-sahabatnya? Hatta orang muda boleh bercakap dengan satu bahasa yang bagi kita hari ini macam kurang sopan, tak sopan sekali. Seorang pemuda di dalam majlis Nabi berkata, wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Izinkan saya berzina depan Nabi, dan bersama tu ada sahabat lain, macam nak buat menghukum pemuda itu. Tapi Nabi memanggil dia. Pemuda ini bukan tidak tahu hukum zina, sebab itu dia minta izin, betul tak? Sebab itu dia minta izin. Kalau Nabi ini seorang yang bengis, sudah tentu tidak berani orang menanya soalan itu. Adanya Nabi ini dapat merasakan dekat dan boleh meluahkan perasaan kepada Rasulullah. Rasulullah tahu pemuda ini bukan masalah hukum, ini masalah nafsu dan syahwahnya. Lalu Nabi logikkan, tunjukkan dia dengan hujah. Bagaimana kalau Nabi tak baca ayat haram zina, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Apa yang Nabi sebut, bagaimana kalau orang berzina dengan ibu kamu, adik perempuan kamu, saudara perempuan kamu, adakah kamu meredainya? Pemuda ini mengatakan bahawa tidak, saya amat membencinya. Dan Nabi kata, begitu juga orang lain, kalau kamu berzina, mereka juga, keluarganya akan membenci perbuatan itu. Akhirnya Nabi pegang dadanya. Ini itu psikologi, sentuh. Ya Allah, ampunkanlah pemuda ini. Dan Nabi doakan dia. Lepas itu kata pemuda itu, zina bukan perkara yang paling dibenci. Nampak? Pendekatan itu bagaimana sebagai seorang pendidik kepada sahabatnya, menyebabkan sahabat tadi begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah kehidupan Nabi ini, sentiasa berkorban. Tidak ada di rumah itu kemewahan, melainkan diinfakkan untuk sahabat-sahabatnya yang berkeperluan. Didahulukan orang-orang yang memerlukan. Hidupnya zuhud, walaupun Allah Ta'ala pernah menawarkan untuk gunung Uhud itu dijadikan emas, beliau tidak memilih itu sebagai matlamat hidupnya. Tuan-tuan dan puan, itu sebahagian daripada sifat-sifat Al-Kasbi yang begitu menonjol dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai qadhi yang menghukum, mempunyai sifat-sifatnya yang sendiri pada tahap yang paling sempurna. Yang ketiganya, sifat Nabi yang dikaitkan dengan tugasnya sebagai utusan Allah, sebagai messenger, sebagai orang yang membawa risalah. Yang ini empat itu, sidq, amanah, tabligh dan batanah. Jadi jangan sempitkan sifat Nabi itu kepada empat sahaja. Kita ada sifat yang fitri, ada sifat yang kasbi. Yang empat itu adalah sifat yang kaitannya dengan utusan Allah Ta'ala. Jawabannya,
sifat yang akhir pada diri Nabi itu sifat yang berkaitan dengan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana baginda membawa berita daripada alam yang gaib, maka perlulah seseorang yang menjadi utusan yang seumpama ini mempunyai sifat benar. Sebab kita ini seperti orang buta. Kita ini buta, tuan-tuan, pada alam gaib itu. Kita tidak nampak Allah, kita tidak nampak malaikat, kita tidak nampak syurga dan neraka, kita tidak nampak jin dan syaitan, kita tidak nampak alam barzah. Tapi kita percaya yang nampak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang melihat perkara yang gaib ini, bila nak sampaikan kepada kita yang tak nampak ini, dia mestilah bersifat benar, amanah, jujur, dan dia kena sampaikan apa yang patut dia sampaikan, dan dia kena bijak. Kalau tidak, kita tidak akan percaya kepadanya. Kalau dia tidak bijak, susah untuk kita percaya kepada dia. Kalau dia tidak sampaikan, kepercayaan kita akan silap. Kalau dia tidak jujur, kita juga tidak akan tahu kebenaran yang sebenar. Sebab itulah para ulama ilmu kalam meletakkan 4 sifat ini adalah sifat yang berkaitan dengan dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pada orang lain yang mendakwa Nabi selepas Nabi Muhammad, melainkan tidak akan sempurna sifat ini pada mereka. Kalau ada mengaku jadi Nabi di Selayang ke Kampung Nakhoda ke, tengoklah Siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu ada ke tidak. Kalau tak ada, tak payah. Itu memang tidak ada manusia yang boleh yang menandingi dan membuktikan perkara ini melainkan Nabi SAW. Dalam bergurau pun Rasulullah tetap benar. Dalam bergurau, kita kalau ada bergurau tu habis cerita lah. Bergurau pun benar lagi. Contoh Nabi bergurau juga. Kata sahabat selesa dengan Nabi ini, dia bukanlah seorang yang pengis gitu. Kadang dengan sahabat, dia tanya apa kamu mimpi malam tadi, dia akan takwilkan mimpi itu. Nabi sendiri mimpi, dia akan ceritakan apa yang dia lihat pada sahabatnya, share. Beliau pernah berkata, satu hari saya akan bawa kamu menaiki anak unta. Sahabat kata, naik anak unta apa ya Rasulullah? Dia kata, ibu unta itu kan anak unta, bukan anak kambing lah. Ibu unta itu anak unta lah. Gitu. Jadi benar gurau itu. Begitu juga beliau pernah berkata orang tua tidak masuk syurga, tidak ada dalam syurga orang tua. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW itu sifatnya benar. Walaupun setengah-setengah ayat yang turun itu menegur diri dia sendiri. Kalaulah ayat Quran itu ciptaan dia yang merekanya, sudah tentulah ayat-ayat yang menyentuh pada dirinya itu dipadamkan, tidak disampaikan. Contoh ayat yang menegur baginda ketika dia bermasam muka kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Seorang buta datang, ketika itu dia sedang sibuk berdakwah kepada pembesar Quraisy. Macam Abdullah ni datang seolah mengganggu situasi yang dia sedang berdakwah. Abdullah ni pula dia tak nampak, dan dia bercakap, "Wahai Rasulullah, ajarlah saya." Rasulullah bermasam muka dan berpaling. Dia tahu Abdullah tak nampak. Ibnu Maktum buta, tak nampak kan? Tapi perbuatan itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasam mukalah dia, tak sebut nama, bermasam muka dan berpaling.
Allah menegur Nabi SAW. Dan setengah tempat lain lagi ada ayat. Kalau dia tidak jujur, disembunyikan ayat itu. Lepas itu bila Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi akan puji Ibnu Maktum, wahai selamat datang orang yang Allah tegur aku kerana dia. Selamat datang orang yang saya ditegur kerana dia. Jujur, amanah. Dan jujur itu tuan-tuan, jujurnya Nabi ini dan amanahnya Nabi di dalam menyampaikan kebenaran ini suatu yang kita patut hargai. 1400 tahun dahulu tidak ada handphone, tidak ada satelit, tidak ada penerbangan, tidak ada internet. Tetapi tugas yang dibebankan itu cukup berat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Quran itu in huwa illa dzikrun lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu peringatan kesekalian alam. Tuan-tuan tak mudah. Tuan-tuan kalau disuruh dakwah sekampung pun, kalau saya pun tak larat. Satu kampung pun tak larat. Nyampaikan dakwah dalam kampung kita pun tak larat. Ini zaman ada kuda, ada unta, ada keledai. Kena dakwah seluruh dunia. Adakah Nabi memberi alasan tak mampu? Tuan, tidak. Ini yang kita kena sayangkan Nabi ini. Adakah dengan perjuangan itu dia dapat harta wanita takhta? Pengorbanan yang diberikan itu wanita harta takhta? Tak ada. Bukan itu tujuannya. Lepas dia menyepahkan itu, dia memilih untuk kembali kepada Allah Ta'ala daripada berfoya-foya ataupun berseronok dengan dunia. Amat jujur, amanah. 23 tahun tuan-tuan, hampir dibunuh. Dan perjalanan itu sukar. Walaupun sudah berada di Madinah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, Banu Quraidah, Banu Qainuqa, perang Tabuk, perang Hunain, sentiasa diserang. Tidak mudah. Tetapi Nabi sehingga dalam perang Badar itu berdoa untuk menyampaikan risalah ini kepada ummah, kepada kita semua yang hari ini kita dapat ni kebenaran ini, sehingga jatuh dia punya selendang di atas badan. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata lam tuhbad. Berulang-ulang sampai Abu Bakar pun cukuplah ya Rasulullah. Allah Maha mengetahui, Allah mendengar, cukup. Ya Allah, kalau kau binasakan, kau hancurkan ni isabah ni jamaah ini, maknanya sahabat-sahabat yang dalam perang Badar ini kat masa nak perang dia berdoa, kau tidak akan disembah lagi ya Allah. Inilah harapan ini 313 harapan aku untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia ini. Kalau kau binasakan mereka, tidak ada lagi orang menyembah kamu ya Allah. Bersungguh. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Surah Kahfi. Kamu wahai Muhammad hampir membinasakan diri kamu. Nabi Muhammad hampir membinasakan diri dia. Stresnya, tekanannya apabila mereka berpaling daripada wahyu yang Nabi sampaikan itu. Mereka tutup telinga, mereka tak dengar ajaran-ajaran yang Allah amanahkan kepada dia. Dan Allah pula memberi amaran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan, baligh ni tabligh pula,
Siddiq, amanah, tabligh. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang diturunkan daripada Tuhanmu. Fa in lam taf'al, kalau kamu tak buat, fama ballaghta risalatah, kalau kamu tak lakukan, kamu sebenarnya tak menyampaikan risalah ini. Amaran dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Kerja bukan mudah, tak mudah. Mendidik bangsa Arab yang berperang sekian lama, Aus dan Khazraj berperang di Mekah itu, kabilah-kabilah yang berpecah belah, menyatukan mereka, mendidik mereka menjadi manusia yang beriman, yang kuat beribadah, yang mulia akhlak, yang sanggup berkorban kerana Allah dan Rasul dan kebenaran. Membina sifat-sifat terpuji itu bukan mudah. Nabi berkorban siang dan malam untuk kita, tuan-tuan. Pengorbanan ini di perang Badar, di perang Uhud, patah giginya. Di Tabuk, di Taif, tumit di berdarah tumit dia. Sampaikan malaikat pun simpati. Wahai Muhammad, arahkan, kalau kau arahkan kami jatuhkan gunung di atas penduduk Taif ini, kami akan lakukan. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah kepada kaumku, mereka tidak mengetahui. Didoakan, aku harap, kata Nabi kepada malaikat, daripada zuriat mereka ini ada orang yang beriman kepada risalah. Dibandingkan dengan Nuh AS, mendoakan supaya jangan 3 seorang pun orang kafir turun hujan dan daripada bumi keluar air. Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh sudah sekian lama berdakwah, ditentang oleh kaumnya. Akhirnya dia berkata, wahai Tuhan, Rabbi la tadhar, jangan tinggalkan, 'alal ardi, di atas muka bumi ini, minal kafirina dayyara, satu rumah orang kafir pun jangan tinggal. Itu yang turun hujan. Bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, betapa luas dia tak ada dia, dalam keadaan berdarah dan luka. Malaikat pula nak menolong dan membantu. Dia kata, aku harap anak cucu mereka ini akan beriman. Sayang dan sayangnya kepada ummah itu, berkorban untuk ummah ini, sehingga ke akhir hayatnya masih menyebut ummati, ummati. Di padang mahsyar memberi syafaat lagi kepada seluruh manusia. Ketika melintasi titian sirat, mendoakan mereka, Rabbi salim, Rabbi salim. Tuan-tuan, inilah dia Rasulullah SAW, Nabi kita, yang kalau tidak kerana dia, kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kerana dia, kita tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kerana dia, kita tidak tahu apa itu akhlak yang mulia, apa itu sifat mahmudah, apa itu sifat madmumah. Tahu, kalau tidak kerana dia, kita tidak tahu apakah yang akan berlaku di alam barzakh, di padang mahsyar dan akhirat. Kalau tidak kerana dia, kita tidak tahu apa itu alam ghaib. Kalau tidak kerana dia, kita tidak tahu apa itu nafsu ammarah, lawamah dan mutmainnah. Kita tidak tahu macam mana menguruskan jenazah, kita tak tahu macam mana menguruskan kelahiran, bahkan tidak tahu mandi hadas dan junub untuk menyucikan diri daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Tidak tahu kita muamalah, munakahah, jenayah, semuanya ini ya, cara berdoa, cara beribadah, cara berinteraksi dengan makhluk, dengan Allah, yang bukan Islam, dengan binatang, dengan haiwan, dengan kanak-kanak. Semua ini, tuan-tuan, tidak lepas daripada kesan pengorbanan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita berada malam ini bersembahyang, ini pun tidak lepas daripada jasa Nabi SAW. Kita berdoa, buatlah apa saja amal dalam agama ini, kita terhutang budi kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, tidakkah wajar bagi kita berselawat kepada Nabi? Berselawat kepada Nabi.
kali selawat itu kita mendapat rahmat 10 kali ganda. Apakah yang kita buktikan bahawa kita ini menghargai Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antaranya tuan-tuan ialah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata, orang yang bakhil itu ialah orang yang mendengar nama aku tetapi tidak berselawat kepada ke atasku. Tidak perlu belanja apa-apa, hanya berselawat saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita tidak mampu dan bersifat malas, sedangkan Nabi berkorban untuk kita jiwa dan raganya, ya, mati dan wafat selepas menyampaikan besar. Ketika Hajjatul Wida, beliau bercakap memberikan khutbahnya. Dia kata, adakah aku telah sampaikan setiap perenggan? Aku dah sampaikan. Kemudian dia kata, wahai Allah, Allahumma fashhad, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, aku telah sampaikan, saksikan. Hajjatul Wida, tabligh yang Allah bebankan dia itu. Ke akhirnya dia kata, wahai ya Allah, aku telah sampaikan, kau saksikan. Begitulah amanahnya dia, jujurnya dia, bijaknya dia menyampaikan sehingga mencukupi ajaran itu untuk panduan hidup kita di dunia yang sementara ini. Kita tahu ke mana kita akan pergi, apakah persiapan kita, semuanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, yang paling menggembirakan Nabi sebenarnya kita meneruskan perjuangan Nabi. Yang menggembirakan Nabi kita menghidupkan sunnah Nabi. Yang menggembirakan Nabi ialah kita mengikut risalah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu pun semuanya untuk kebaikan kita juga. Nabi pernah bersabda, contoh aku ini dengan kerja aku sebagai utusan, seumpama seorang yang membina sebuah mahligai yang indah dan menyediakan berbagai-bagai makanan yang lazat di dalamnya. Kemudian dia mengutus utusan supaya menjemput orang ramai datang. Sesiapa yang terima jemputan dan ikut utusan itu, maka dia akan masuk mahligai yang penuh nikmat dan menikmati jamuan di dalamnya. Sesiapa yang tidak menerima jemputan, maka dia tidak masuk dan tidak menikmati. Kata Nabi SAW, itu maksud dia, Allah membina syurga, segala nikmat di dalamnya. Kemudian dia mengutuskan utusan Rasulullah menjemput kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, mari masuk syurga Allah. Kita kata, saya tak tahu jalannya, ikut aku, kata Nabi, ikut aku, kamu akan sampai ke syurga itu. Siapa yang tak ikut, itu pilihan dia. Jangan salahkan Allah dan jangan salahkan utusan yang menjemput tadi. Itu contoh mudah. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umat aku masuk syurga kecuali orang yang engkar, orang yang enggan, yang tak mahu masuk. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang tak mahu masuk tu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang ikut aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang engkar, dialah yang tak mahu. Itu pilihan dia. Dia engkar, dia tak mahu. Jadi wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menjemput, menyeru, mengajak ke syurga yang namanya Darussalam. Dan tuan-tuan pun minta, wa adkhilnal jannata darassalam. Lepas bayar. Tapi cukup ke itu? Nak kena ikut Nabi baru. Cakap nak ikut saja tapi tak pergi-pergi, tak jalan. Ya, nak pergi mau kenduri tu tapi duduk kat rumah. Duduk kat rumah, tak pergi. Tak dapat. Begitu jugalah kalau kita kata nak masuk syurga Darussalam, tapi kalau tidak ikut jalan Nabi itu,
kita tak mana juga. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kamu akan aku, ikut jejak langkah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, kamu akan disayangi oleh Allah. Allah letak syarat, nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat kecintaan Allah tu tak ada jalan lain, mesti jalan Nabi SAW. Fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, marilah kita usahakan dalam hidup kita yang saki baki ini untuk mencontohi Nabi SAW pada akidahnya, pada akhlaknya, pada ibadahnya yang wajibnya, yang sunatnya, pada kata-katanya, pada niatnya, semuanya contohkan Nabi SAW. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita. Mudah-mudahan ia meningkatkan kecintaan dan penghargaan kita kepada Nabi SAW dan berusaha untuk menghidupkan amalan-amalan dan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besarnya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wa lakal syukru ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan wa niyatan wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Wa na'udzu bika min syarri ma ista'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.